Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر فإن التيسير لكل عسر عليك يسر. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من قضائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sambung balik kuliah kita. Yang mana kita masih lagi nak bicara bab sembahyang lah. Kita masih membicarakan tentang perkara yang bersangkut dengan sunat ab'ad. Lepas pada kita cerita bab sunat hai'ah, ni kita sekarang masuk dalam sunat ab'ad. Perkara-perkara yang bersangkut dengan perbuatan-perbuatan yang dalam sembahyang kita lah, kita nak kena ambil berat. Kalau ikut dalam kitab kita ni, dalam Musalli ni, karangan bagi Syekh Daud bin Abdullah Fatani ni tuan-tuan, sunat ab'ad dalam ni dia bermain ada 8 benda. Itu kita nak bicara dah. Cuma ni kita nak masuk masalah-masalah lah. Dia kata berlaku dalam sembahyang kita beberapa perkara yang bersangkut dengan sunat ab'ad. Tiba-tiba kita tinggal dia. Sama ada kita tinggal dia dengan sengaja, atau kita tinggal dia dengan lupa, atau kita tinggal dia dalam keadaan kita jahil. Apa keadaan dia? Bagaimana kita nak ungkaikan masalah sembahyang kita ni supaya dia berbetulan dengan syariat. Kita tak mau sembahyang kita ni jadi satu amal ibadat yang hanya kita pak turut semata-mata. Kita tak tahu betul tak betul ni, tak tahu. Jadi aku duk tengok celik-celik daripada Tok Wan, Tok Nek aku dulu, mereka buat macam ni. Bila kita nak tanya, kita tak tahu, nak cari kat mana punca dia tak tahu. Sebab tu kita dalam bab ibadat ni tuan-tuan, khususnya tak kira lah, bukan sekadar bab sembahyang, segala benda yang nama ibadat mestilah kita kena buat dia berpandukan kepada syariat, kena biar bagi betul lah. Supaya ibadat kita tu masuk dalam hadis yang pernah Nabi sebut, hadis sahih. Rasulullah SAW kata, anna katsiran minal amali ma'al jahli billahi la yanfa' wa anna qalilan minal amali ma'al ilmi billah yanfa'. Bahawa sesungguhnya banyak amalan yang kita kerjakan daripada amal ibadat, sedangkan masa kita mengerjakan amal ibadat yang banyak tu kita dalam keadaan jahil, kita tak tahu mana sunat, mana rukun, mana makruh, mana batal, kita tak tahu. Dalam keadaan kita buat ibadat hari-hari, siang malam kita buat. Boleh kata daripada muda dulu kita duk buat dah, tapi kita buat hak banyak ni tanpa kita ada panduan syariat, tak ada ilmu yang betul. Maka yang banyak ni Nabi kata ditolak amalan kita. Wa anna qalilan minal amali ma'al ilmi billah yanfa'. Sedikit amalan ibadat yang kita buat, sikit yang tak banyak. Sehari selai muka surat baca Quran. Sembahyang sunat banyak-banyak tak ada. Cuma sembahyang sunat qabliyah ba'diyah tu ya. Tu pun hak qabliyah ba'diyah tu pun hak pegang tu, hak muakkad dan hak ghairu muakkad tu tak pernah buat. Makna sikit yang kita buat. Tapi kita buat tu berpandukan kepada ilmu syariat Allah Ta'ala. Sikit pun tak apa. Maka sikit tu Nabi kata yang kita buat berbetulan dengan ilmu syariat yang betul. Kita belajar, kita kenal dia. Hak sikit tu Tuhan terima. Itu yang faham, itu yang memberi manfaat. Lepas tu kita kisah mengaji kitab-kitab ni pasal apa tuan-tuan? Pasal kita nak ambil nasihat-nasihat untuk guru kita, alim ulama kita, untuk kita guna pakai dalam kita melakukan ibadat. Itu penting lah. Itu penting bagi kita. Habis. Apatah lagi hak kita nak buat ni tuan-tuan, dia termasuk dalam benda yang wajib. Benda yang wajib ni nak kena jagalah, terutama sembahyang. Berbanding dengan ibadat-ibadat lain tu, nak banding dengan sembahyang kita ni, sembahyang ni lebih utama lah. Sebab tu teringat saya kata-kata yang masyhur yang pernah diungkapkan oleh nama Sayyidina Osman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Dia pernah menyebut dalam penulisan dia, dalam kitab karangan dia ditulis, dia kata wajadtu halawatul ibadah fi arba'ati umurin.
aku berjumpa, aku dapat dalam hidup aku rasa nikmat ibadat, manis ibadat tu dalam 4 benda. Saya ingat mengaji Lutut Budu Abang ni kata-kata Sayyidina Osman, tuan-tuan. Dia kata aku dapat dalam hidup aku ni rasa manis buat ibadat ni dalam 4 perkara yang aku lakukan. Kalau kita nak betul-betul rasa main manis ibadat, seronok ibadat, rasa lazat, rasa kita tak mau tinggal ibadat ni, kena jaga 4 benda. Aku jaga 4 benda ni, Tuhan bagi aku rasa manis ibadat. Lepas tu tuan-tuan duk semayang, duk jaga ibadat elok, tuan-tuan nak cerita kat orang tak tahu, jenuh cerita, dia tak main lepas tu. Tapi orang yang faham, orang dia dapat lazat ibadat, dia dah dapat dah rasa sedap, rasa ada kait dia dengan ibadat tu. Dia tak tinggal hujan panas ribut macam kemarin kan, dia bagi habis tumbang tuan-tuan, duk main lepas tu. Orang ada ke orang tak ada ke, sikit banyak main lepas tu. Pasal apa? Sayyidina Osman kata, aku dapat rasa manis ibadat ni dalam 4 benda yang aku lakukan. Yang pertama dia kata, nak baca kitab tapi kot dia pula dah. Pas sikit tuan-tuan. Yang pertama dia kata dalam bentuk ada umma iftaradallahu alaih. Yang pertama, aku berjaya menunaikan benda yang Tuhan fardukan ke atas aku. Aku menunaikan segala benda yang Tuhan fardukan, yang Tuhan wajibkan ke atas aku. Lepas tu tuan-tuan, orang yang boleh buat benda hak Tuhan wajib kat dia tuan-tuan, orang tu dia akan dapat rasa ibadat. Tuan-tuan, orang rasa ibadat tuan-tuan tu. Tak tinggal sembahyang, dia tak tinggal. Kalut ke tak dan ke sibuk ke. Pasal dia dah dapat lah. Selama dia duk jaga hak Tuhan wajib ni, terutama sembahyang yang kita bahas malam ni tuan-tuan, dia dah dapat dah. Bila aku jaga sembahyang, Tuhan bagi hak ni, Tuhan bagi hak ni. Dia tak tinggal dah. Dia kalut ke, dia ada jawatan ke tak ada jawatan, dia tak tinggal dah sembahyang. Tapi kalau bagi orang yang dia tak dapat rasa hak ni tuan-tuan, kadang-kadang hak benda wajib Tuhan buat ni, kadang masa rajin, waktu susah, waktu kita dah tak larat, mai dah kita sempit, dah terkepit dah, baru kita nak rukuk sujud, baru kita nak mai Jumaat, baru kita nak mengaji, masa tu tak ada. Payahlah lah. Sebab tu kalau kita nak dapat, Sayyidina Osman kata, apa kena jaga hak Tuhan wajib buat tu, buat insya-Allah. Bila apa buat hak tu, apa akan rasa manis. Yang kedua dia kata, bagi siapa yang nak dapat rasa manis ibadat ni, dia kena orang panggil apa? Dia kena tarkul munkarat. Dia kena tinggal benda-benda yang Tuhan larang. Hak ni payah. Nak sembahyang boleh semua. Tapi nak tinggal benda hak Tuhan manhiyat atau munkarat yang Tuhan perintah jangan buat, ni payah. Tapi kalau siapa dia boleh buat hak Tuhan wajib, lepas tu dalam masa yang sama dia boleh meninggalkan benda larangan Allah, dia boleh meninggalkan benda yang munkarat, orang tu dia akan dapat rasa manis ibadat. Nak abang tak tahu, tapi kalau buat macam tu dapat rasa. Kita pun tak tahu nak cerita kat orang macam mana, tapi Tuhan bagi. Tapi syarat dia, Sayyidina Osman kata, apa nak dapat rasa manis ibadat, maksiat kena tinggal. Manhiyat larangan Tuhan, munkarat hak benda-benda hak Tuhan tak suka tinggal. Ada hak haram ke benda apa, hak benda Tuhan kata jangan buat. Dan mayang jaga. Dia buat ke benda-benda haram, makan benda-benda yang bukan halal. Tengok benda-benda yang haram. Dia ambil hak harta-harta orang, ambil nak yatim dan sebagainya. Saka bukan hak kita ambil. Jaga elok. Benda-benda munkarat tak boleh. Sayyidina Osman kata nak dapat manis ibadat, benda munkarat, benda manhiyat, benda larangan Allah Ta'ala, maksiat, kita kena jauh. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku rasa manis ibadat ni bila mana al-amru bil ma'ruf, aku sentiasa menyuruh melakukan kebaikan. Bila kita jadi orang al-amiru bil ma'ruf, orang yang selalu ajak orang buat baik, dan kita pun mau benda yang baik tuan-tuan, insya-Allah manis ibadat tu kita dapat. Sebab kita faham, kita suruh, kita baca, kita reti tuan-tuan, kita buat, tu dia rasa manis. Orang tak mau buat pun kita faham, kita nak buat, kita dah dapat dah tuan-tuan. Mesti al-amru bil ma'ruf, boleh baca al-amiru, boleh al-amiru kita jadikan sebagai syirat isim fa'il, boleh. Orang yang menyuruh benda baik, boleh. Dan yang terakhir, 4 benda yang boleh mendatangkan rasa manis kita beribadat tuan-tuan, kita kena jadi an-nahi 'anil munkar. Kita tu mesti jadi orang yang mencegah benda-benda munkar. InsyaAllah kalau kita jadi dalam 4 golongan tu tuan-tuan, kita amal dalam hidup kita, insyaAllah Sayyidina Osman kata, kita akan dapat lazat melakukan ibadat pada Allah Ta'ala.
Jadi khususnya malam ni kita bercara bersemayang tuan-tuan. Maka semayang dia masuk dalam benda yang wajib. Maka semayang tu jangan tinggal. Kok mana pun kita jangan tinggal. Baik, kita tengok kitab kita balik tuan-tuan, muka surat 16 lah. Bawah sekali tuan-tuan tengok. Betul tak tahu? Tak silap saya bawah tu. Betul tuan-tuan. Dan demikian lagi betul lah. Bawah sekali betul hujung tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Dan demikian lagi, jikalau syak ia, adakah ia sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat? Kita ambil atas tu sikit tuan-tuan, supaya kita tak tinggal asas dia. Kalau tinggal asas ni kita tak faham. Dan demikian lagi, makna demikian lagi, sunat kita sujud sahwi. Dan demikian lagi, yang sunat sujud sahwi, jikalau syak ia seorang sembahyang, adakah ia sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat? Ya insyaAllah, ya Allah, ya asap. Masuk rakaat yang ketiga tu, 3, 4 dia main. Kalau main maghrib tadi 3-2 dia main itu. Dia main duk jadi tak ingat tuan-tuan, dia main syak tak tahu hak mana satu pun. Maka wajib ia orang semayang datangkan serakaat lagi. Bagi siapa yang dia main dalam semayang dia main syak 3-4 2-3 dia jangan ambil hak lebih, dia kena ambil hak balik kurang. Kalau 2-3 ambil 2, maknanya kita kena tambah serakaat lagi. Ni kalau kita syak lah. Kalau kita yakin 2-3 yakin 3 lah, jangan ada tambah batal sembahyang kita, tak boleh tambah. Tapi kalau kita syak, kita tak pasti hak mana satu, 3-2 bagi hukum fiqh kita kena hukumkan dia kurang, jangan hukum dia lebih. Bila kurang, kita berpandukan, kita pakai kaedah usul fiqh, ikut kaedah usul fiqh dalam mazhab kita Syafi'i. Al-aslu adamul ityanu bihi, asal kita tak buat. Bila tak buat, kita kena kira tak buat lagi lah, maka kita tambah bagi cukup 3. Itu kaedah usul fiqh macam tu. Jangan kita nafsu kita 2-3 kira 3 lah cincai, 2-3 kira 3 lah, 3-4 4 lah senang, bagi salam terus lah. Oh tak boleh. Dalam ibadat tuan-tuan, kaedah usul fiqh kita dia kena ambil balik kurang. 2-3 pilih 2, 3-4 ambil 3. Kecuali kalau ada orang panggil unsur-unsur, ada orang panggil perkara-perkara yang membantu mengingati kita. Macam contoh kalau kita imam belakang makmum dia bantu ingatkan kita, subhanallah, itu tak apalah. Kalau kita tak tahu dah puncak tenggelam, tak tahu dah, maklumlah sembahyang tuan-tuan kalut-kalut ni, dia main lupa saja. Dia khayal lupa maka kita ikut kaedah kita kena main serakaat lagi. Pasal apa? Kerana asal sembahyang kita tu ketiadaan ia mengerjakan akan serakaat yang kita syak tu tadi. Kita tak nak. Habis. Itu kita baca dah tuan-tuan, saya baca cepat sikit. Bila dah kita tak ingat macam tu, bila kita dah tambah serakaat, dan sunat ia sujud sahwi. Sunat dia kena sujud sahwi sebelum kita bagi salam, kena sujud sahwi. 2 kali sujud kita. Dan jika hilang syaknya itu dahulu daripada salamnya, adalah ia rakaat yang ditambah tu. Dhamir tuan-tuan boleh elok lah. Dhamir tu boleh elok. Dan jika hilang syaknya itu dahulu daripada salam, contoh macam ni, 3-4 kita kurang 3. Bila kurang kita tambah rakaat. Tambah elok kita tambah, teringat, confirm memang lebih dah ni. Memang lebih dah. Baik. Masa kita ingat lebih itu masa mana kita dah buat dah dia. Kira macam mana rakaat lah lebih tu, jadi 5 tu kita nak kira macam mana? Tengok. Adalah ia rakaat yang ditambah itu rakaat yang keempatnya sekalipun. Ni hak cerita bab sembahyang 2-3 sembahyang hak 3. Kalau